Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk lebih diberkati lagi kelas pada hari ini, insyaAllah kita sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini tak adalah ad hoc sangat ya. Kak ni minta hari ini insyaAllah boleh, minggu depan pun boleh juga free insyaAllah. Mungkin kita cuti panjang sikit kan minggu depan. Biarlah kita betul. So banyak-banyak uruskan awal-awal yang habis senang hati kan, boleh kelas habis insyaAllah. Dengan Ustazah kita sambung ayat 7 kali. Betul? Betul. Tanda kat sini ayat 7 surah Al-Mulk muka surat 379 ya, betul. 379 ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syariqan wa hiya tafur. Ya, masih lagi menceritakan tentang kalau sambung daripada ayat 6 mengenai azab neraka jahanam. Azab jahannam bagi orang-orang kafir. Dan ayat 7 ini memperihalkan sifat neraka itu. Ya, bagaimana sifat ataupun keadaan neraka itu apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, yakni ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Ya, syahid itu mengerikan, tafur itu menggelegak. Apabila orang-orang kafir dilemparkan ke neraka, maka mereka mendengar suara gelegak api neraka yang mengerikan. Kerana nyala apinya begitu besar, api neraka itu saling melahap satu sama lain dan panasnya sangat mendidih. Sampai-sampai batu pun ikut meleleh akibat panasnya. Lantas bagaimana pula dengan manusia? Bahan bakarnya ialah orang-orang kafir kan, dan dengan api yang menggelegak. Dan neraka ini telah pun dijadikan semenjak dijadikan manusia itu lagi, ya, sejak maknanya Nabi Adam itu, dan telah dibakar selama beratus ribu tahun ini, sejak daripada zaman Nabi yang pertama, manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT sampailah ke hari ini, ya. Dan bunyi neraka itu kalau dalam surah Sajadah atau surah Luqman tak silapnya, kata ada menceritakan tentang bunyi neraka itu seperti keldai yang berbunyi tu. Dia bunyi macam bunyi dia macam ada bunyi dia yang mengerikan ya. Bunyi yang seolah bercampur dengan api, bercampur dengan nyala yang, dan ada bunyi yang mengerikan, yang mana mengerikan itu seolah-olah digambarkan bunyi binatang yang merengkik lah ya. Dia macam merengkik-rengkik begitu sehingga menyebabkan bunyi itu mengerikan untuk didengar. Dan keadaannya itu menggelegak sehingga kan batu-batu pun ikut cair ya, kerana panasnya. Apatah lagi kalau manusia. Kalau kita buat barbecue tu kan ada kita buat batu panas kan, barang itu panas tu, batu tu pun cair. Lagilah kalau kita manusia ni yang kena api. Kalau kita tengok di dunia ni lah ya, tak sampai yang tahap tu lah, maknanya lebih teruk lagi. Kalau orang yang third degree burn kan, kebakaran tahap 3, kebakaran kalau rumah kan, maknanya boleh matilah, hancur ya, cair badannya. Dan orang yang terkena air panas pun kan, melecur tangannya kerana cairnya sebab panas tadi. Apatah lagi kalau neraka tadi yang telah pun dihidupkan beribu-ribu tahun dan sentiasa dibakar dengan bahan-bahan yang
dia punya panas tu dia maknanya dia makin lama makin panas, makin lama makin panas. Ya, sampailah kepada hari kiamat yang mana akan dilemparkan orang-orang kafir ini ke dalam neraka. Okey, ayat yang ke-8, takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Ya, ghaiz itu dia marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia ini seorang yang memberikan peringatan? Neraka itu hampir saja meledak kerana sangat marah kepada orang-orang kafir. Apinya semakin membara dan membakar. Setiap kali sekelompok orang-orang kafir dilemparkan ke neraka, pastilah para malaikat yang bertugas mengazab mereka bertanya sinis, bukankah ketika di dunia Allah telah mengutus Rasulnya kepada kalian untuk memberi peringatan kepada kalian mengenai azab dan siksa ini? Dia tanya dalam keadaan menyindir lah, ya, dalam keadaan sinis. Bukankah telah didatangkan kepada seorang Rasul untuk memberikan peringatan kepada kamu? Mengapa kamu tidak ambil peringatan kepada orang yang telah memberikan peringatan? Dan dalam konteks ini kita sebagai manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak pun janganlah kita jawab kan, tak ada, mana ada, Rasul datang tak zaman kita, Rasul dah wafat. Masa ni memanglah Nabi hidup lagi kan. Dia tak boleh begitu. Sebab apa? Nabi SAW itu sunnahnya masih ada. Dan dia ditakdirkan ataupun telah ditulis oleh Allah Ta'ala kerana seorang Nabi yang akhir zaman. Nabi Muhammad SAW ini umatnya itu yang sangat ramai. Sebab lepas itu tidak ada lagi Nabi selepas baginda SAW. Apa yang kita boleh faham ialah Nabi itu, Muhammad SAW itu diutuskan ketika baginda diutuskan, selepas itu ada yang mewarisinya, iaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in sampailah ke hari ini, walaupun tidak lagi dipanggil sebagai golongan-golongan selepas Nabi SAW, tapi ada para alim ulama, ya, yang masih lagi mengajar, yang masih lagi menjalankan risalah-risalah dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tak adalah kata dah beri peringatan dah, kenapa tak tahu buat ni? Sebab tak ada orang cakap. Dah ada orang cakap dah, dah ada orang beritahu dah. Tapi kamu tetap degil, tetap tidak mahu mengambil pengajaran daripada apa yang telah disampaikan. Ini kita ambil pengajaran daripada ayat 8 ni, ibu bapa muslimat semua. Kedegilan ataupun sifat manusia yang menolak sebarang bentuk peringatan untuk membawa kepada kebaikan. Dah cakap dah jangan buat juga lagi. Dah cakap buat tapi tak buat. Ini antara risalah ataupun utusan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Apakah jawapan mereka? Menjawab pula lagi, ya. Dengan dia tanya, tak ada ke orang yang datang beri peringatan kamu kat dunia ni tentang azab? Qalu, ya, ayat 9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Orang-orang kafir menjawab pertanyaan para penjaga neraka. Benar, utusan dari Allah telah mendatangi kami dan memberi peringatan kepada kami, menjelaskan perbezaan antara kebenaran dan kebatilan kepada kami. Akan tetapi kami mengingkarinya dan memeranginya. Kami justru mengatakan kepadanya, Allah tidak menurunkan suatu pun kitab kepada manusia, juga tidak memberi suatu wahyu pun kepada seseorang. Wahai orang yang mengaku Rasul, justru kamulah yang jauh dari kebenaran dan sesat dari jalan yang benar. Mereka jawab, ada Rasul turun, tapi sebenarnya kami menolaknya. Kami tak pun mengingkarinya dan memeranginya, bahkan klaim pula tak ada satu pun kitab turun kepada kami, tak ada seorang pun Rasul yang sampaikan wahyu kepada kami. Ini pendustaan, ya, orang-orang yang berdusta tentang turunnya wahyu, tentang turunnya
diutuskan Rasul kepada mereka. Sifat orang kafir, ya, apa yang kita belajar dalam ayat ke-9 ini ialah sikap orang kafir yang menolak risalah, ya, menolak kerasulan, bahkan bukan saja tidak mengaku dia sebagai Nabi itu sebagai seorang Rasul, tapi menolak apa yang dibawa oleh Rasul tadi. Bahkan mendakwa bahawa tidak ada Rasul pun yang diutuskan. Beranilah kan jawab depan malaikat yang jaga tu, padahal malaikat itu utusan Allah. Malaikat itu juga penjaga tadi, dia tahu dah. Ini orang yang dah tahu, beritahu kepada orang yang tahu tapi dia dusta. Dia berjawab pula kepada orang yang memang tahu. Macam kalau saya lah syarah kan, kita tahu dah ni sebab apa dia ponting kelas. Tapi dia cakap saya ponting sebab ini, sebab ini. Padahal kita dah tahu dah sebab apa dia ponting sebenarnya. Dia bercakap kepada kita seolah-olah kita tak tahu. Macam orang ni, dia bercakap dengan malaikat ni tadi, yang mana semua kitab amalan dia dah catat, dia beritahu. Dia kata tak ada Rasul turunkan. Ada pula kan, memang betul ada Rasul turun. Tak ada kitab ni turunkan, ada, Quran tu ada. Mereka mengingkarinya, berdusta satu, kemudian bercakap dakwaan kepada orang yang tahu tentang kebenaran. Jadi maknanya ini satu kesesatan. Sebab dia kata kamulah sebenarnya jauh dari kebenaran dan sesat daripada jalan yang benar. Ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata lagi. Orang kafir ni dia suka dah jawab kan, orang buat salah ni. Cakap je lagi ya. Tak nak mengaku kan. Cakap je lagi. Orang cakap dah salah, mengaku salah kan senang. Tak ada. Dia cakap lagi apa? Sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka berkata, mengakui kesesatan dan kesalahan mereka. Mereka ni jawab tapi dalam keadaan menyesal perbuatan tersebut sudah pun apa kita kata dah tak boleh terima lagi dah. Maknanya dah mati dah tinggalkan dunia, dah nak masuk dalam neraka sekalipun masih lagi rasa menyesal sedangkan dah terlambatlah. Ini penyesalan yang sudah terlambat. Mereka berkata mengakui kesesatan dan kesalahan mereka. Seandainya dulu kami mahu mendengar dan menerima peringatan itu dan mahu memikirkan peringatan itu dengan benar, tentulah kami tidak menghuni neraka dan menerima murka Allah. Akan tetapi kami dulu memang tidak mahu mendengar perkataan para Rasul itu dan tidak mahu memikirkan makna. Ini penyesalan orang yang sudah pun dihadapkan ke muka pengadilan, di hadapan Allah SWT yang memang dah confirm pun mereka akan masuk ke dalam neraka. Berapa ramailah orang-orang yang dalam kubur sana, yang menyesal, yang sudah mati, yang menyesal dan nak bangkit balik ke dunia untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai jadi macam tu ya. Ada apa-apa yang kita nak buat, kita selesaikan. Sebab apa? Bila sudah pun kita diambil oleh Allah SWT, ya, sudah mati, maka tinggallah perkara itu di dunia dan tak akan ada lagi kesempatan untuk kita membuat kebaikan. Apatah lagi kalau orang kafir ini yang sudah pun di pintu neraka untuk dimasukkan ke dalam neraka itu tadi. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat ni kalau kita tengok beberapa kali disebut ashabis sa'ir ya. Ashabis sa'ir ni 2 kali. Azabis sa'ir ayat 5 pun ada azabis sa'ir. Kemudian ayat ni ashabis sa'ir. Sa'ir ini ialah kepanasan yang menyala-nyala, yang menggelegak kepanasan. Demikianlah mereka mengakui kekafiran dan dosa mereka yang menghapuskan mereka menerima murka Allah Ta'ala, yang mengharuskan mereka menerima murka Allah. Kebinasaan, kehinaan dan kerugianlah yang mereka terima, serta nerakalah tempat kembali mereka. Okey, daripada ayat 9, 10, 11 yang tadi, daripada 7, 7, 8, 9, 10, daripada 6 ni menceritakan tentang azab yang diterima oleh orang kafir. Okey, sebagai orang mukmin ya, orang yang beriman, orang Islam, bila membaca ayat-ayat ini kita mesti mengambil ikhtibar ya, mengambil pengajaran bahawa jangan sekali kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir ini, apatah lagi mempunyai sifat seperti orang kafir. Apa sifat yang utama yang disebutkan sini? Ialah menolak kebenaran.
ya, mengingkari perintah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul Nabi SAW. Arahan yang diberikan, perintah dan larangan yang diberikan di dalam kitab Al-Quran. Itu yang kita nak ambil pengajaran daripada ayat yang diberikan peringatan ini kepada orang-orang kafir. Ya, kita akan cakap, oh selamatlah kita, sebab apa? Kita ni bukan orang kafir. Jangan begitu. Sebab walaupun kita ni beriman, tetapi kita juga tidak terlepas daripada kadang-kadang menolak ataupun ingkar daripada segala perintah dan juga larangan daripada Allah SWT. Ya, tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul. Itu antara perkara yang kita belajar daripada ayat azab yang akan diberikan kepada orang kafir. Selain itu, kita belajar juga kat sini, segeralah bertaubat, segeralah buat kebaikan, segeralah minta keampunan sekiranya ada melakukan kesalahan dosa. Janganlah sampai sudah ajal sampai, ya. Kalau dalam kubur tu tak bolehlah cerita kan, macam mana nak orang kubur nak cerita kan. Tapi ada je ayat Quran, hadis Nabi SAW bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah pun meninggal, ya, yang sudah pun meninggal, yang mana mereka hendak kembali bangun, nak bersedekah balik, ya, nak bangun, nak bangkit balik. Kalaulah kami ni bangkit balik, kami akan bertaubat, kami akan membuat kebaikan. Dah tak ada dah, habis. Ya, bila putus je nyawa ini, maka terputuslah segala apa yang kita buat, kecuali amal-amal jariah yang kita buat tadi kan, yang kita ada kebaikan-kebaikan itu masih lagi sampai kepada kita, insya-Allah. Jadi segeralah bertaubat, segeralah melakukan kebaikan. Ni guru saya pernah, dia kata dia sukalah pergi ziarah kubur kan. Ustaz ni kawan saya, guru jugalah. Dia kata dia pergi ziarah-ziarah kubur dan terdetik hati dia kan bila dia duduk kat kubur tu. Dia kata berapa banyaklah sebenarnya impian-impian orang yang dalam kubur ini yang tak tercapai, hajat-hajat yang tak terlaksana, ya. Kalau sempat ni maksudnya kadang-kadang sakit yang berpanjangan kan, bolehlah. Tapi ada yang hari ni sakit, besoknya dah meninggal lah, ya? Ataupun tak ada, tiba-tiba je meninggal gitu kan, dan sebagainya, jatuh tidur dan tak boleh, tak tahu ajal maut itu bila. Tetapi dia kata beberapa ramai orang yang di dalam kubur itu menyimpan hajat-hajatnya, menyimpan hasrat impian yang tak terlaksana, yang tak tercapai oleh kerana telah dicabut nyawa mereka. Jadi diberitahu kepada kami supaya sekiranya ada kebaikan yang kita nak buat cepat-cepat kan. Kita kata wasari'u ilal maghfirah, cepat minta keampunan, cepat buat kebaikan, fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan, dan juga sekiranya ada buat dosa dan sebagainya, cepat-cepatlah segera-segera bertaubat. Sebab tak nak jadi macam orang kafir ini. Dia kata kalaulah kami dengar, kalaulah kami fikir peringatan tu, syahid kami tak adalah sampai diazab dan disiksa sedemikian. Okey, baik. Kemudian Allah sambung dengan ayat 12. Siapa yang sebenarnya mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala, yang mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Ta'ala, ada sifat di sini, ya. Siapa orang-orang ini? Iaitu ayat ke-12, Auzubillahi Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Orang-orang yang takut terhadap Allah, ini kita kena ambil perhatian yang besar, ya. Sebab kita nak capai tahap takut kepada Allah ini satu perkara yang besar dan perlu kepada latihan yang lama, ya. Satu perkara yang berat untuk dilakukan kerana dia melibat kepada perkara yang kita tidak nampak, ya, perkara baik. Orang-orang yang takut terhadap Allah dan menyembahnya serta tidak bermaksiat terhadapnya, selalu mentaatinya meskipun mereka tidak pernah melihatnya. Tak pernah lihat Allah tetapi takut kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak berbuat maksiat dan taat kepada Allah Taala. Mereka ikhlas, ya. Dalam keadaan ini mereka ikhlas beribadah kepadanya tanpa mengharapkan pujian manusia. Mereka juga takut terhadap azab neraka sebelum diperlihatkan di hadapan mereka.
maka mereka mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kesalahan mereka ditutupi oleh Allah, dan Dia, yakni Allah, memberi mereka pahala yang besar dan mulia di syurganya yang penuh dengan kenikmatan. Nampak macam senang, satu je. Ya, Ustazah ni kalau kita tak, dia dalam yakhshawna rabbahum ni ada menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala, ada taat kepada semua perintah Allah Ta'ala, ada pula menjauhkan segala kemaksiatan, segala perkara yang dilarang oleh Allah SWT, dan akhirnya ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa mengharapkan pujian daripada manusia. Besar ni sebenarnya, ya. Kan kita kalau malam-malam kan antara kita baca ni surah Al-Mulk ni kan, ni antara ayat yang Ustazah selalu kalau ayat 12 ni memang berhenti fikir lama sikit, ya. Sebab apa? Memang ganjarannya tu keampunan dan syurga yang Allah Ta'ala. Tapi ayat yakhshawna rabbahum bil ghaib ni, takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tak nampak Allah, ya, ikhlas beribadah kepada Allah tanpa mengajarkan ganjaran manusia, sebenarnya satu perkara yang besar untuk kita capai darjat tadi, ya. Takut kepada Allah SWT dengan sebab kita macam ni, kita nak rasa kita beribadah tadi kepada Allah Ta'ala, taat perintahnya, menjauhkan larangannya, kerana kita takutkan Allah itu dengan sifat dan zat yang mulia, kebesaran Allah SWT dengan sifatnya yang maha perkasa, maha gagah, ya. Dalam masa yang sama kita mengharapkan maghfirah, keampunan dan juga rahman rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam mana Ustazah nak sampaikan ni, ya, yang kata sampai dalam hati ibu muslimat semua, takut terhadap Allah Ta'ala. Sebab dalam Islam kita ada khauf wa raja, ya. Khauf wa raja ni maknanya takut dan juga pengharapan. Jangan kita takut kita ni bukan kita melarikan diri, ya. Ada orang takut lah, takut jauh, makin lama makin jauh. Tak, takut ini kepada Allah Ta'ala. Kalau yakhshaw ni sebenarnya bukan takut dalam keadaan takut nak melarikan diri, tapi takut semakin menghampiri diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dia dalam keadaan kita bukan menjauhkan diri kalau takut, tapi lebih kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sifat bahawa, dengan faham bahawa kalau kita tak buat itu, lagi akan mendapat muka daripada Allah SWT. Itu konsepnya. Kalau tak buat, lagi akan mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Itu yang kita takut sebenarnya. Kita buat, ya, dan kita tidak mengharapkan ganjaran pujian daripada manusia, ikhlas. Ikhlas ni memang kena ikhlas dalam beribadah ni, ikhlas taat kepada perintah Allah Ta'ala, bukan kerana manusia itu merupakan satu perkara yang susah kata tadi kan, kena didik diri ini, kena proses yang lama untuk kita panggil sampai kepada tahap kita buat ibadah itu dah tak ada apa-apa, dah memang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, ya? Kadang-kadang kita ambil masa, tak tahulah, ya, masing-masing boleh buat muhasabah dalam diri masing-masing. 10 tahun, 20 tahun, start mana kita biasa melazimi suatu ibadah itu atau meninggalkan suatu perkara yang buruk itu, sampai betul-betul kita buat sesuatu itu tanpa kerana ada dorongan pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Ya. Masih lagi, ya, kalau Ustazah masih lagi solat duha tu sebab nakkan kesenangan, kan, rezeki, kalau hajat dimakbulkan hari itu, semua urusan dilancarkan, kan. Tapi kalau itu memang salah ke Ustazah? Tak, sebab itu memang dia punya motivasi dulu, dorongannya dulu. Tapi lama-lama kita akan buat, tak apalah kalau kita solat ini kerana Allah Ta'ala, memang itu semua Allah akan bagi ganjaran selepasnya. Kalau kita kata tak perlu ada ganjaran tadi, maka kenapa Nabi SAW, Allah SWT kata kan dalam Quran, kalau buat ini, bersedekah dapat banyak ganjaran, zakat dapat 100 kali ganda dan sebagainya, kan. Kenapa? Sebab itu Allah SWT memahami fitrah manusia. Dia perlukan ganjaran, dia perlukan hukuman, ganjaran untuk memotivasi dia untuk buat perkara itu, dan kemudian hukuman untuk
jadikan dia mengelak jauh daripada perkara tersebut. Sebab Allah SWT yang menjadikan kita. So dia tahu manusia ni kalau tak ada reward, tak ada ganjaran, kita akan buat. Tapi lama-lama kita akan tahu ikhlasnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa mengharapkan pun, sebab kita tahu ganjaran itu pasti ada. Buat je lah kerana Allah Ta'ala sebab mesti ada ganjaran. Tapi diorang sebab kalau kita tengok zikir-zikir harian kita baca tu kan, kalau baca ni dapat elakkan daripada musibah, kalau baca ni dapat sihatkan diri, dapat berzikir 100 kali, dapat hapuskan dosa, buih-buih di lautan kan, subhanallah bihamdi kalau 100 kali, kalau selawat 10 hari 10 kali dapat syafaat. Kenapa kita nak besarkan ganjaran tersebut? Kenapa Nabi SAW memberikan hadis-hadis mengenai ganjaran-ganjaran kan, fadail amal, ada kelebihan-kelebihan dalam beramal, beribadah. Kerana memang kita perlukan kepada ganjaran tersebut. Ya, ada benda yang target kita kan, motivasi kita. Jadi Allah kata apa? Kalau kamu yakhshawna rabbahu, tak dalam ayat ni pun, bil ghaib, kamu dapat apa? Maghfirah wa ajrun kabir. Ya, manusia ni perlu kepada target, dia perlu ada target, dia ada goal, ada matlamat. So kalau kita kata kita buat ni tadi, Allah kata dapat keampunan dan dapat syurga dalam ayat ni tadi kan. So memang kita kata kita nak keampunan dan dapat syurga Allah Ta'ala. Tapi apa yang perlu kita buat? Kita kena takutkan Allah Ta'ala tadi, beribadah kepadanya, mentaatinya, jauh daripada maksiatnya dengan ikhlas, tanpa berharap pujian daripada Allah Subhanahu daripada manusia, berharap pujian daripada manusia. So dengan itu kita akan bersungguh-sungguh untuk beribadah taat kepada perintah Allah Ta'ala. Perlu ada ganjaran. Sebab kalau tak ada lah manusia ni kan, dia tak ada motivasi jugalah. Ya? Nak buat apa dia kumpul duit banyak-banyak? Kata kan? Sebab dia nak dapat dia target kan, dia pergi apa? Dia pergi kedai emas kan, contohlah kan. So saya belajar dengan guru-guru yang motivasi ni kan, dia kata perlu ada target, yang perlu ada tarikh. Katalah saya nak buat satu buku kan, buku tu berapa muka surat, satu hari dapat berapa muka surat, tarikh bila nak dapat sampai target. Sebab nanti kita tak ada capai, tak ada sasaran, kita akan biar sampai setahun tak capai lagi target. Dan kita tak ada goal matlamatnya kan. Macam nak pergi umrah macam saya kan, lagi haji lah, mesti dah kumpul dah, okey sekarang dah 7,000, tak tahulah 8,000 kan dia punya tu. Bila nak pergi? Lagi sebulan. So berapa banyak kita nak kumpul duit ni tadi sampai cukup kepada tarikh tersebut, untuk kita dapatkan package-package yang bagus dan sebagainya. So kita dah ada target kita dapat. Sama dalam kehidupan kita. Kalau pergi motivasi yang berkaitan agama ni, pakar-pakar motivasi tu selalu kata umur kita ni paling-paling ambil umur Nabi SAW, 60 tahun kan. So berapa lama je yang tinggal dia kata. Kalau selepas 60 tahun tu mungkin dia punya umur tu bonus lah, kebanyakannya kata bonus dan sebagainya kan. Dah lebih, hanya dah lebih 60 kat sini. Terus kita mengira umur kita yang tak tahu bila kesudahannya, tapi sudah pasti kita tahu kita akan mati. Berapa banyak lagi duit yang perlu disedekahkan, berapa banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita tambah kebaikan ini untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ayat yang ke-10 ini, ayat yang ke-12 ini ya, menceritakan tentang keadaan orang yang akan mendapat ganjaran ya, dan juga syurga di sisi Allah. Ayat wa ajrun kabir ya. Kenapa Allah gunakan pahala yang besar? Sebenarnya kalau rujuk kepada kitab tafsir, majoriti mentafsirkan perkataan kalimah ajrun kabir itu sebagai syurga. Ya, maghfirah itu jelas keampunan daripada dosa-dosa. Mana-mana dalam Quran ya, kalau tengok ajrun kabir, kalau kita tak rujuk kepada kitab tafsir, kita baca terjemahan, kita akan dapat pahala yang besar. Tapi pahala yang besar itu dia umum. Pahala apa sebenarnya? Sebab pahala ni boleh berbentuk kita panggil, ditambahkan keberkatan ya, pahala-pahala lah, macam kan dapat pahala 27 kalau kita sembahyang jemaah, dapat pahala 27 kali ganda dan sebagainya kan. Itu pahala, apa yang kita buat baik akan dapat pahala. Tapi yang dalam Quran, kalau kita baca Al-Jurul Kabir, kebanyakannya ya, kalau kita kata majoriti para ulama, minoriti lah seorang dua, kita tengok dalam beberapa kitab tafsir, yang kebanyakannya sudah tengok semuanya mentafsirkannya sebagai, ada tafsir macam Ibn Kathir, kita tafsir besar Qutubi semua mentafsirnya sebagai
pahala yang besar itu ialah syurga Allah SWT. Maknanya pahala yang besar itu, ganjaran yang besar bukanlah keberkatan, kalau 7 kali ganda, 100 kali ganda, tak ada dah. Dia punya pahala yang besar ini memang maksimum, iaitu syurga Allah SWT. Tidak ada pahala yang lebih besar, tidak ada ganjaran. Kalau kita kata pahala ni ganjaran yang lebih besar daripada ganjaran syurga Allah SWT. Dia kita panggil ultimate lah, yang paling tinggi tahap ganjaran syurga, ganjaran pahala, iaitu syurga Allah SWT. Sebab tidak ada kerisauan lagi. Bila kita dah dapat pahala macam kecil-kecil kan, kita kumpul-kumpul kan, kita nak dapatkan syurga. Tapi macam kita dah dapat syurga tu terus, banyak minta apa dah, kita dah terus dapatkan. Kita ada, saya tengok ada buku-buku kitab-kitab yang kata shortcut kan, jalan shortcut ke syurga tu. Ustaz Ilih ada tulis kan, ada lagi beberapa hadis yang kita kalau baca, kita akan dapat ganjaran yang macam kita buat sikit tapi pahala dia besar. Ganjaran buat sikit pahala, ganjaran berganda, sikit dia berganda. Tapi dalam Quran ni ada rahsia-rahsia yang macam soalan macam ni kan, beribadah takut kepada Allah Ta'ala dan selagi kita tak nampak kepadanya. Yang mana yakhshawna rabbahum bil ghaib ni tadi meliputi semua ibadah-ibadah tu tadi. Dia macam asasnya. Kalau kita solat sekalipun tapi kita tak takut kepada Allah SWT, tak ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam ibadah tadi, ya, maka tak pun diterima, bukan tak diterima, tak dikira sebagai satu ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. The best kan, kita nak bagi yang terbaik kepada Allah SWT sebagai hamba-Nya. Okey, itu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizati sudur. Dan rahsiakanlah perkataan kalian atau lahirkanlah, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Baik kalian merahsiakan maupun mengungkapkan perkataan kalian, bagi Allah adalah sama sahaja, kerana dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Segala rahsia dan segala yang terungkap adalah sama baginya, kerana dia mengetahui isi hati. Apatah lagi ucapan yang dinampakkan, ia sama sekali tidak boleh disembunyikan dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari sudut amalan, dari sudut perbuatan, dari sudut keimanan. Yang paling besar sekali ialah iman. Kamu cakap kamu beriman ke? Kamu cakap kamu tak beriman ke? Tak payah cakap pun, Allah tahu sebenarnya. Ya, nak cakap kita ni baik ke? Tak cakap kita baik ke? Ada kata kalau wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Kalau kamu rahsiakan perkataan kamu atau kamu zahirkan, kamu cakap, beritahu pun tak payah. Sebab apa? Sebenarnya Allah mengetahui segala isi hati kamu. Tak payah kita, sebab ni kadang-kadang manusia ni nak cakap aku orang beriman, aku orang beriman kan. Tak payah. Allah tahu dah hati kamu tu. Ya, perbuatan kamu itu sudah pun menunjukkan, ataupun kalau nak bercakap pun tak payah cakap. Sekarang mudah lah ayat 13. Ya, cakap ke, tak payah cakap ke, kamu buat apa pun Allah mengetahuinya. Apa kaitan dengan ayat 12 ni tadi? Ayat 12 membuat sesuatu itu dalam keadaan kita tak nampak Allah. Sebab Allah kata, kalau kamu cakap ke, kamu tunjuk ke, apa semua pun, Allah maha mengetahui. Saya dalam buat ni lawak-lawak lah kan, kadang tak nampak anak solat. Ya. Kita rasa ragu, betul ke dah solat dia? Adik dah solat ke belum? Ya? Ada saksi je, siap ibu ni minta saksi lagi kan. Padahal dia solat lah kan, kita nak tengok bila masa dia solat apa semua tak. Dan tak solat sama-sama lah, dia solat sendiri dan sebagainya. Jadi kita tahulah kalau kata Allah nampak tak dia, Allah nampak, cakap macam tu je lah kan. Duduk dalam bilik, tengok dah keluar dah. Yelah tu kan, semayang dah solat budak kan. Tak payah budak-budak kan, budak tak tahu lagi macam mana kan. Kita dalam keadaan kita sebenarnya, tu sebabnya saya rasa mungkin yang lebih relate, kita datang belajar agama, kita datang solat di masjid dan sebagainya kan. Kita jagalah hati kita sebenarnya. Ya, sebab tadi tak nak pujian manusia. Dan satu lagi, biar Allah saja yang tahu sebenarnya apa niat kita, apa tujuan kita datang untuk membuat suatu kebaikan dan sebagainya. Sebab manusia ni, maaf katalah kan, manusia ni kita lah, termasuklah saya. Kadang-kadang sebab kita manusia yang kawan-kawan ni menyebabkan kita jadi hilang keikhlasan kita kepada Allah SWT. Ya? Atas sebab puji-pujian yang lebih-lebih. Bukan tak boleh puji kawan-kawan, bagus. Kita puji kawan-kawan kita. Tapi akibat puji-pujian itu juga menyebabkan
kita, kawan kita tu atau diri kita tu tidak cukup kuat untuk menerima pujian tersebut. Kan orang cakap kan, okeylah dia dah belajar, dia dapat, kita okey je kan. Tapi bila satu ketika dia ada rasa yang alamak, alhamdulillah orang kita aku deriak ke kan. Padahal kita biasa je. Lepas tu orang dah pandang lain macam semua kan. Padahal tak ada benda, tak ada rasa pun. Cuma manusia tu tadi. Sebab dia kata kita buat dalam keadaan sembunyi-sembunyi supaya tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Itu kaitan dengan ayat yang ke-12. So ayat ke-13 yang kata apa? Kalau kamu cakap ke, kalau kamu tak cakap pun, Allah mengetahui segala isi hati kamu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah menciptakan, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau kamu rahsiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Dia lebih tahu sebab. Mustahillah Allah yang menciptakan kita ni tak tahu apa dalam hati kita ni kan. Sebab apa? Dia kata, apakah Allah SWT tidak mengetahui suatu perkataan atau perbuatan baik yang tersembunyi ataupun yang nampak, padahal pengetahuannya tentang ciptaannya sangat terperinci. Dia mengetahui segala yang tersembunyi. Pengetahuannya meliputi segala hal, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ataupun tidak kasar mata, ni maknanya tidak nampak di mata, tanpa ada sedikit pun yang terlewatkan. Ini yang termiss lah, yang terlepas daripada pandangan mata ataupun daripada pandangan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita, maka dia mengetahui segala apa yang kamu sembunyikan, sama ada perbuatan itu baik ataupun yang tersembunyi, nampak ataupun tidak, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal latiful khabir. Dalam ayat ini, latif itu maha halus dan khabir itu maha mengetahui. Dia ada alim kan, perkataan alim. Alim itu mengetahui juga, tetapi khabir itu lebih halus lagi pengetahuan. Kalau kita tengok rizal kitab tafsir, ulama tafsir membandingkan antara khabir mengetahui dan juga alim mengetahui. Itu kelemahan sikit lah bahasa Melayu ni kan. Kalau dia kata alim maha mengetahui, khabir pun maha mengetahui. Tapi kalau bahasa Arab dia beza. Alim ini mengetahui Allah maha mengetahui atas perkara yang zahir, yang kasar. Khabir yang halus, yang tersembunyi, yang tak nampak. Kalau alim tu maknanya mengetahui perkara yang nampak, perbuatan dan sebagainya. Tapi yang tersembunyi ini biasanya akan digunakan perkataan khabir. Lebih halus, dia lebih benda-benda yang tak nampak di mata kasar dan lebih macam tersembunyi kan. Contoh dalam hati, terlintas dalam perbuatan-perbuatan yang tak nampak ini, akan lebih diketahui oleh Allah SWT. Kalau kita baca terjemahan, dia akan kata sebab dia kata pengetahuannya tentang ciptaannya sangat terperinci. Itu lebih halus lagi, lebih perkara-perkara yang tersembunyi. Kita kata Allah gunakan perkataan sifatnya khabir, ya? Dia lebih mengetahui. Wallazi ja'ala. Kemudian di sini ayat yang ke-15 Allah SWT menyambung tentang keadaan dia yang menjadikan atau nikmat lepas ni. Okey, kalau kita tengok bahagian surah Al-Mulk ini, mulanya tentang kebesaran Allah SWT kan, menjadikan, ciptakan langit dan sebagainya. Kemudian diceritakan tentang bahagian orang-orang yang kafir, pembalasan kepada orang kafir dan sebab kenapa mereka ini mendapat azab yang pedih. Okay. Kemudian ayat yang ke-12 ni, dia 12, 13, 14 dibreakkan sekejap, nak cerita tentang kalau nak selamatkan diri daripada azab yang pedih ni tadi, nak buat apa? Iaitu takut kepada Allah, dapat ganjaran yang besar. Dan Allah maha mengetahui kecil besar perbuatan kamu, nampak ke tak nampak, kamu cakap ke zahir tak zahirkan, semua Allah tahu. Okay. Dan dibawa kembali selepas ini, kalau kita tengok ayat 15, ya, kita kena faham surah Al-Mulk ni maksudnya kerajaan, kekuasaan, kebesaran Allah SWT. Jadi bila kita baca ni, kita punya fikiran, minda kita, hati kita, iman kita sudah pun mengagungkan kebesaran Allah SWT, ya, tentang kejadian cita Allah Ta'ala, kebesarannya untuk mengazab orang-orang yang neraka, orang-orang yang engkar dan sebagainya. Jadi di sini Allah bawakan kembali ayat-ayat yang menunjukkan tentang
kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam dijadikan bumi itu tadi. Ya, ayat 12 jadikan bumi. Kemudian ayat 16 dan 17 tentang orang-orang yang masih lagi engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita bumi, sebelum saya pergi masuk ayat ni kan, dia cerita bumi, cerita langit, ya, Allah menceritakan keadaan bumi, keadaan langit dan sebagainya, supaya manusia ini jelas macam mana sebenarnya bukti kebesaran Ta'ala dengan macam mana ditunjukkan bukti yang nyata. Ya, bila cakap bumi, kita boleh bayangkan bumi itu macam mana. Bila bercakap pasal langit, kita boleh bayangkan langit itu bagaimana. Okey? Hatta sebenarnya bila Allah ceritakan pasal neraka, tak tadi kan, tak pun kita tahu keadaan neraka, tapi sudah diberikan bayangan, mengerikan, menggelegak apinya, masuk pun boleh cair dan sebagainya kan. Sudah ada bayang-bayangan dalam kepala kita, kita boleh bayangkan bagaimana keadaan. Okey? So dalam ayat yang ke-15 ini, kalau kita tengok kat sini, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Dialah yang menjadikan bumi itu. Ya, nak tengok kekuasaan Allah Ta'ala. Allah ini maha berkuasa. Sebab apa? Dia menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kalian kembali setelah dibangkitkan. Hanya Allah lah semata yang menjadikan bumi sebagai tempat berteduh, tempat tinggal dan tempat berkarya bagi kalian. Dialah yang membentangkan bumi ini untuk kalian sebagai tempat hidup dan mencari nafkah. Dialah yang memudahkan bumi bagi kalian sehingga kalian boleh berjalan ke seluruh penjuru bumi. Carilah rezeki di kalian di bumi, raihlah sebuah kebaikannya yang dihalalkan oleh Allah bagi kalian. Dunia bukanlah negeri abadi, melainkan hanyalah tempat lewat saja, tempat singgah sahaja. Kalian semua akan mati, kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan setelah dibangkitkan. Di sisinya amal kalian akan dihitung, maka persiapkanlah diri kalian untuk itu dan berbekallah dengan sebaik-baiknya. Boleh nampak tak getaran ataupun rasa ayat ni? Allah SWT bawa dengan cerita hebatnya, macam mana mukjizat atau kalam Allah ni kan. Cerita bumi, dia cerita bumi kan, maka berjalanlah kepada, bercarilah rezeki kan, hiduplah kamu di bumi ini dan cari nafkah, buatlah kebaikan-kebaikan yang dihalalkan bagi kalian. Tapi ditutup dengan ayatnya wa ilaihi nusyur. Itu sebenarnya point dia. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kalian semua akan dibangkitkan. Tak ada berhenti itu saja. Ya, maknanya enjoy ya. Enjoylah hidup di dunia ni, tak ada. Kita rasa seronoknya Allah bagi apa. Tapi ujung tuduh kata aja wa ilaihi nusyur. Jangan lupa kamu ni semua akan, walaupun bumi ni cantik, elok, kamu semua melayang jalan apa semua, tapi wa ilaihi nusyur. Tempat singgah saja. Jangan besar-besarkan. Walaupun ayat ni kita tengok dia kata kan apa? Zalulan. Kata zalulan ini maknanya dipermudahkan bagi kamu. Zalul ni macam walaupun bumi ni bulat dah kata kan, ada pokok limpun, tapi kamu boleh berjalan dengan mudah di situ. Walaupun dalam hutan kamu kan, tapi senang jalan, tak adalah susah. Kalau kat air pun kamu boleh duduk, boleh berlayar atas kapal. Atas kapal bot kan, boleh berjalan. Maknanya boleh berjalan di atas muka bumi ini dengan mudah saja. Ya, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Makanlah apa rezeki yang ada, ya, segala apa yang di muka bumi ni kamu nikmatilah dia. Tapi ingat wa ilaihi nusyur. Jangan seronok sangat, ya. Ini peringatan yang bagus. Ya, maknanya kalaulah kamu ingat kamu akan dikembalikan, maka dunia yang kata tadi rezekinya banyak, kemewahannya banyak, tidak menjadi matlamat utama untuk kamu hidup. Ini peringatan yang besar kepada orang-orang yang mengejar dunia tanpa fikir bahawa itu bukan matlamat hidupnya yang utama. Peringatan tadi kan, sebenarnya ada kait-kait yang belakang-belakang tadi. Taat, ibadah kepada Allah Ta'ala. Walau macam mana pun kamu dapat kenikmatan di dunia ni, jangan lupa beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa buat kebaikan di muka bumi ini, ya. Dalam
keadaan sekarang ini, baru-baru ni saya tengok satu kuliah yang Yakin Institute tu, Dr. Omar Sulaiman ni, dia cerita mengenai sekarang pun saya tengah duduk nak faham perkataan narsisis tu ya. Narsisis. Narsisis ni sebenarnya suka diri sendiri ya. Dia macam duk cakap perasaan sendiri bagus. Kemudian semalam saya ada kuliah dekat Masjid Seri Putra semalam. Seorang ditanya mengenai ujub ya, kata ujub. Di situ saya rasa macam ada homework lah. Saya rasa ada homework sebab kebetulan bila dengar narsisis tu faham dah. Ujub ni bermaksud benda yang kita rasa kita bagus sangat, semua yang ini Ustazah faham daripada asal dulu belajar. Mungkin nak kena buat refresh balik lah kan. Maksud kita kata kita buat sesuatu itu atas usaha kita sendiri. Betul tak? Macam kita rasa bangga dengan diri kita, ujub tu tadi, sebab dia bukan riak ya. Riak ni menunjuk-nunjuk, beza. Kita membuat tu baru orang nampak, sebab orang nak tunjuk kat orang, riak. Kalau ujub ni, Ustazah ada kan, boleh betulkan saya, dia rasa dia buat sesuatu tu adalah kerana kehebatan diri sendiri. Dia pandai sebab dia belajar, dia bagus sangat. Tapi istilah yang sekarang orang guna ialah narsisis tu lah. Narsis ni maksudnya bukan Nazi tu ya, Nazi tu lain pula ya. Dia cintakan diri dia sendiri sehingga dia memperaga-ragakan apa yang dia ada. Dia tunjuk tu self-love lah, setengah ada lah. Dia self-love tu bagus. Sebab dia ada confuse juga dengan perkataan self-love, cintakan diri sendiri ni. Sebab ada orang dia menzalimi diri dia sendiri sebab dia rasa dia dah teruk sangat, dia dah tak okey dah dan sebagainya, tak ada orang sayang kat dia kan. Tapi sebenarnya dia kena cintakan diri dia, sayangkan diri dia, beritahu diri dia adalah orang yang baik. Tapi adakah sampai dibawa kepada ujub tadi, bawa kepada narsis tadi ya? Sebab narsis yang narsisis lah yang saya dengar daripada Dr. Omar tu, dia kata orang yang mengaku bahawa dia tu melakukan semua perkara-perkara yang dia dapat tu tanpa dia bersandar kepada Allah SWT. Maknanya segala apa yang dia buat yang bagus tu semua tu, dan saya rasa macam dah masuk pada ujub tu tadi ya? Mungkin istilah tu berbeza tapi konsep dia sama, iaitu kita melahirkan sesuatu. Apa yang saya nak kaitkan dengan ayat yang ke-15 ini ialah keadaan kita ni sekarang ni, kita dah semakin rasa bahawa dunia ini merupakan tempat untuk kita bermewah-mewah, bersuka-suka ya? Tanpa fikir bahawa akhirat itulah tempat yang lebih kekal. Di sini mungkin saya rasa tak ada masalah lah bercakap kat sini, bebel ni macam tak ada kena-kena je lah. Sebenarnya okey kan. Kalau ada yang tengok media-media sosial tu, mungkin lah kita nak kena cakap kat diorang, tapi diorang tak datang kuliah kita kan. Dia buka cerita orang lain, ataupun ustaz-ustaz lain lah, ustaz-ustaz selebriti ni ramai yang kita harapkan diorang lah yang boleh bercakap kan. Sebab kadang kebaikan-kebaikan yang mereka buat pun dia ada dia punya, saya pun tak memahami apa sebenarnya budaya hidup mereka. Dia ada budaya, dia ada culture dia. Dia ada culture dia. Kalau dia nak buat kebaikan pun, dia nak buat bacaan-bacaan Quran, dia nak berselawat, dia ada dia punya group dia kan. Dan sampai sekarang susah berdoa supaya tidak masuk ke dalam situ ya. Jauhkanlah, bagilah orang yang kuat-kuat untuk sampai kepada mereka kan. Tak sesuai pun kan. Sebab mereka ada dia punya culture lah sebenarnya, budaya dia. Dan dalam masa yang sama kadang-kadang kita confuse kan. Kalau saya tengok confuse, sebenarnya macam mana kehidupan mereka ini. Kalau kita nak biar, kita boleh biar, tak ada kena-mena. Tapi kita kena belajar sedikit sebab mungkin Allah tunjukkan bukan kita nak judgemental dan kita nak buat siap menghakimkan orang itu kan, nak jadi judgement lah, tengok dia ni bagus tak ada. Sebab kita nak tengok diri kita sebenarnya, refleks kepada diri kita sendiri. Takut kita pun lebih kurang macam mereka ya, kehidupan yang bagaimana. Sebab dalam ibadah pun kita kena berserah dada, tidaklah kadang-kadang tengok macam pelik-pelik pula orang ni kan. Dan dia punya bagi saya ustazah pelik bila bercampur baur benda tu. Bercampur ni maknanya kejap buat baik, lepas tu kejap menghibur, lepas tu kejap dia saya confuse kan. Orang tu dia nak buat baik tapi dia tak boleh tinggalkan hiburan. Tetapi dalam
beragama ni, kita ada satu benda lah kita panggil adab kan. Adab, akhlak terhadap agama, adab terhadap ilmu tu kan. Adakah kita rasa kadang-kadang kan saya Ustazah duduk muhasabah diri, ilmu ni tak berkat lah kan. Sebab bila kita dah belajar ilmu agama semua, lepas tu masa yang sama kita tak amal satu, lepas tu kita buat benda pelik pula ya. Confuse. Sebab kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz ni kan, saya duduk dalam dunia ustaz-ustaz ni, dia macam dah tak boleh langsung lah kalau dengar muzik apa semua kan. Dia kata okey je, dengar lah sikit-sikit. Inilah dia kata dia jadi haru dia kata ya, kalau ada satu-satu je kan, bukan nak kata bagus, baik dan sebagainya kan. Tapi dalam belajar itu melepaskan diri daripada perkara yang jiwa tu, maksud saya kat sini apa, dibelenggu oleh dunia itu sendiri. Jiwa kita masih jadi sikit-sikit longgarkan. Bukan nak kena pakai selekeh-selekeh kalau nak kena makan pun tak ada. Semuanya itu keperluan kena jalan lagi ya? Bukan tak boleh kita kata nak travel kan, tengok seronok tengok Facebook Kak Ani kan. Asal ajak-ajak saya tak ikut rombongan Cikiah. Saya ingatkan tak ada kuliah rombongan surah Rota pergi rombongan Cikiah. Saya tak tahu Ustazah dia sibuk lah Ustazah jalan. Saya ni kadang-kadang bila ikut macam tu, kawan-kawan saya yang kat luar sana kan, yang macam jenis tu kan, tak boleh nak tinggal lah. Ini memang kita selesa. Kalau orang tu selesa pakai jubah, memang kita selesa pakai jubah. Memang senang. Kadang nak tu pakai blouse luar memang tak selesa pakai. Nak pergi toilet susah, nak semayang memang tak apa-apalah. Kalau orang cakap ni nak pergi ni, tengok kan, tak apa, ni mana selesa kan. Kan orang dia selesa dengan seluar tu, dia pakailah sebab dia nak jalan semua kan. Kita hormat. Tapi bila berjalan dengan orang macam ni, dia jadi segan. Saya kata tak nak ikut, nanti nampak saya baik sangat kan. Takut nak buat tu, takut nak buat ni. Lepas tu bila saya buat, dia kata, saya pun buat juga. Dah kan. Kadang-kadang kita dah senyap tu, kita pergi jalan-jalan jauh-jauh kan. Geng-geng kita ada 3 orang, tak yalah kan. Orang ni dah, kita jalan-jauh. Kita pun faham je lah, bila dia dah pergi jauh-jauh tu kan. Dia duduk diam, dia kan kebing-kebing. Masa macam dah pelik ni kan. Jalan. Kalau pakai longgar boleh kan? Tak ada rasa pelik. Sama je macam dia pakai jubah. Boleh pakai seluar tak ada masalah. Bukannya haram pakai palazzo, pakai blouse. Seluar pun kalau macam tracksuit kan, kalau saya pergi ke jogging, tak adalah saya pakai jubah. Saya pakai tracksuit. Kalau saya pergi fakulti buat main bowling kan, pakailah seluar, pakai baju blouse kan. Tapi kadang-kadang bila berjalan musafir ni lah, macam itu pergi Langkawi kan, ada kerja. Lepas tu second day tu kita jalan lah, nak pergi dataran Lang lah, nak pergi mana-mana kan. Kawan-kawan saya yang ustaz-ustazah ni, dia dah tukar lah, dia dah pakai baju jeans sikit kan. Yang jenis yang dia pakai corduroy ke, pakai apa semua kan. Saya dah suruh orang yang kata berjubah jakar ni semua kan. Senang lah pergi toilet tu je lah alasannya. Senang pergi toilet tu semua kan. Bila nak tempat-tempat yang memanjat-manjat tu tak ada lah kita apa semua kan. Tapi kalau kita dah tahu kena ada aktiviti, macam anak saya kan nak pergi wall climbing ke apa ke, okey lah seluar ya. Kalau macam katakan tak ada, ini tak ada isu dah. Saya rasa tak ada isu nak pakai apa-apa, tutup aurat dengan baik. Tetapi maksud ayat ni lah, kalau kita nak bawa ni tadi, ialah berjalanlah, enjoy lah ya. Jealous juga tengok kan, ni bukan main lagi dah seronok kan. Lepas tu nak pergi makan tu seronok nak tanya Kak Ani lah, macam ni nak naik ETS kan. Kak Ani kena tulis tak buat apa semua kan. Dia apa naik bas lah apa semua kan, macam mana cara kat sana nak cari travel guide semua kat sana lah. Bagus juga dia buat satu step-step macam langkah nak pergi apa semua tak. Bagus, siru fil ardi. Katakan orang kata berjalanlah, berdebatlah kamu di muka bumi ini, melihat bukti-bukti kebesaran Allah Taala kan. Tapi bila dia kata kamu menikmati, ini bukan bab musafir tadi, tak ada kena-mena lah. Bab kita hidup di dunia ini untuk menikmati. Itu, nikmatilah hidup ni. Jangan kamu duduk terperap tak pergi mana nak. Lepas tu ala keadaan tak ada wakul min rezeki, dia kata. Makanlah semua rezeki yang Allah bagi ni. Selagi yang halal, yang boleh makan, makan. Ya? Tapi jangan yang mudarat lah. Kalau tak boleh makan, tu jangan makan. Kita kecil-kecil dulu dah makan kan. Dah besar-besar ni tak boleh makan. Agak-agak lah, pantang-pantang lah. Mana dah tak boleh makan.
jaga-jagalah. Mak saya dah ada doktor semua dah pesan. Umur kita dah 40 ke atas, 50 ni, kena sensitif sikit dengan apa yang kita makan. Ada sensitif lah. Kadang-kadang macam kawan saya, dia tak perasan kot ataupun tak ada orang beritahu lagi. Saya kata kalau besok pagi tu, dah macam seminggu tu, dia rasa dia tak boleh pijak kaki. Kadang-kadang tangan dia rasa macam pening. Saya kata cuba cap makan apa semalam. Cuba cap dalam 2-3 minggu ni ada tak makan yang garam yang terlebih, ada tak seafood yang macam. Saya kata sekarang ni kita dah kena cap dah apa yang kita makan yang menyebabkan benda tu terjadi. Dalam tidur ke apa semua dah kena ada rekod yang benda tu mula-mula tak ada apa-apa. Tapi lama-lama dia dah sensitif kat badan kita, dah tak boleh lagi dah. So dia kata, alah rugilah kalau tak boleh makan. Dah 50 tahun kau makan. 50 tahun tolak 10 tahun dah kecil dia kata kan, tak boleh gigi. Alah tak apalah. Makan tu boleh. Jangan pada-pada. Lepas tu jangan istiqomah lah maknanya kan. Kalau dah minggu ni dah udangnya dah sekali kan. Janganlah udang dulu 3 kali. Dah boleh agak-agak lah. Kalau daging tu biasa macam seminggu dah sekali, tak payahlah lagi. Dia benda yang kalau bertipa-tipa ni, itu yang boleh jadi masalah. Okay? Baik, ayat yang ke-16. Kita pukul apa habis ni? 10 ke 10 mak? 10 eh? Sekarang pukul apa? 10. Habis dah? Saya tengok jam tu 10.05 minit. 10.35 minit. Habis dah ya? Okey lah, kalau dah habis tu, kita buat kesimpulan. Sampai tutup ayat ke-16 ni. Sebab ayat 16 dan 17 ni dia tak boleh dia sekali. Jadi kalau kita nak sambung, kita kena sambung sekaligus lah ayat 16 dan 17 ni. Dapatlah 6 ayat ni. Saya baca laju juga hari ni sebab apa? Dia punya cerita tu sekaligus. Okey, so apa yang kita belajar hari ni ialah pertama, ikhlas beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan kita memang tak nampak Allah tu tadi. Itu antara ciri-ciri orang Muslim yang hebat. Orang beriman ni, kita ni kena kagum dengan diri kita dalam keadaan yang kita beriman kepada Allah dan Rasul. Hatta Rasul SAW tu pun kita tak nampak. Kita hanya dengar cerita je tapi boleh sentuh hati kita. Orang yang beriman ni, dia tak perlu nampak, dia tak perlu nampak ya. Dia tak boleh. Kalau setengah orang kata kan, kalau istilah Inggeris tu kata seeing is believing kan. Seeing, nampak baru percaya. Kita tak nampak pun Nabi SAW. Hatta kalau orang cerita pasal Nabi, tapi boleh sampai menangis kita. Boleh rasa macam kalau baca Quran, boleh rasa sedih, rasa macam Allah tu ada, Allah tu dekat dengan kita dan sebagainya. Jadi itu yang dia kata bil ghaib tu tadi ya, dalam keadaan tak nampak. Kalau kita tafsir, saya lupa tadi, kalau kita tafsir tadi ayat kata bil ghaib tadi ada 2 maksud. Satu, ghaib dari sudut Allah tak nampak. 2, ghaib dari sudut tak nampak dari pandangan mata manusia. Ikhlas ni tadi, kita ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala, kita tak nampak. Ghaib ni maknanya tak nampak Allah SWT. Dan ghaib min ra'yun nas. Ghaib daripada pandangan mata manusia. Maknanya tak adalah kita semayang biar ada orang kita solat. Tak ada orang kita tak solat pula. Ada orang kita bersedekah, tak ada orang kita tak bersedekah dan sebagainya. Tak menunjuk-nunjuk lah tadi kan, tanpa mengharap pujian Allah. Itu yang pertama tadi, iaitu ikhlas beribadah kepada Allah SWT tanpa pun mengharap pujian manusia dan keadaan kita tak nampak Allah SWT tadi. Takutlah ya, pertama tadi takut beribadah. Dan keadaan takut tadi yang kedua ni, saya kata takut beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan takut bukan menjauhkan diri daripada Allah SWT, bahkan semakin menghampiri Allah SWT. Ya, ni takut lagi. Sebab apa? Kalau kita lagi takut, maka kita akan lagi dekat dengan kemurkaan Allah SWT. Dan yang ketiga, nikmatilah hidup. Nikmatilah hidup di dunia ini. Wa kulu min rizqi famshu fi manakibiha. Memang disuruh berjalan dari seluruh pelosok muka bumi ini. Kadang-kadang kita ni Bandar Sri Putra ni pun tak habis explore lagi dah. Betul. Bukan Sri Putra, Bandar Puteri kan. Ada kafe baru, itu je dah ya. Tak, saya cakap diri saya sendiri. Terasa dah tu. Saya tak cakap siapa. Dah lama kan kenal saya. Kalau saya dah cakap sama ada saya, keluarga saya je. Saya tak ada cerita orang lain. Baru je hari Jumaat lepas,
betul hari Jumaat lepas kita makan kat Isyam Rawas apa semua kan. Adalah, lepas tu kawan saya dia kata hari Rabu ke Khamis sebelum Jumaat lah, mesti Jumaat ni nak pergi makan-makan semua kan. Terus saya kata saya ada mesyuarat. Dia pun ada hal, dia kata ada satu kafe baru, nama apa tau kafe tu, dia ada sebut cakap lah dekat belakang Sahar Bandar Puteri tu. Saya kata aku jual situ. Ceritanya itulah. Tak cakap kafe dia tak ingat apa semua. Kata Rabu Ciano lah, Kaciano macam kafe semua tu kan. Tapi dia kata best ni kan kita duduk situ minum kopi kan, makan kek. Dia jadi apa, healing lah kan. Macam seronok duduk apa semua. Tak salah. Tak salah. Salah ke tak dia kalau kata ada dalil lah dia. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jalanlah ke busuk ubi dan carilah makan. Makanlah apa semua. Oh, Ustazah yang orang pergi jalan-jalan cari makan tu, pergi. Sebab dengan keadaan explore muka bumi ni, tahu tak, kita kalau pergi makan tempat tu, kita nak pergi berjalan. Kita kira bermusafir kan, berjalan. Lepas tu kita kenal orang di sana. Kita boleh, macam-macam lah kita boleh belajar tentang diri kita. Kadang-kadang kita pergi ke kedai tu tengok makan orang tu, cara layanan dia. Bukan Ustazah nak kata benda baik kalau Ustazah ni nak sokong orang jalan ni. Tak, saya pun kadang-kadang hari ni kawan saya kata dia nak pergi ke kedai makan Ani. Kalau bilah. Kalau bilah. Ya, kedai makan Ani. Saya, anak saya kalau bilah metrik kan. Situlah sekarang ni duduk lalu-lalang situ makan. Saya kata sedap tu kuah lemak dia apa semua kan. Tapi dalam perjalanan itu kita jumpa orang, kita jumpa tempat, kita tengok orang dan sebagainya. Hatta kadang-kadang kita berhenti tepi tu beli itik salai kan. Itu kan ada banyak itik salai kan. Ada petai semua kan kita lalu. Dan kita belajar agama, kita belajar adab akhlak dengan orang yang berjual itu. Kadang-kadang tersentuh hati kita dia punya baiknya. Dan kadang-kadang kalau dia tak baik sekalipun, dia ada benda yang kita balik tengok benda tak elok. Ada benda juga yang kita belajar tentang agama, tentang perkara tersebut. Tapi jangan lupa, dalam pengajaran yang ketiga ni kita apa? Jalanlah apa semua, tapi akhirnya wa ilaihi nusyur. Jangan seronok sangat sampai tak solat lah apa semua kan. Sampai kemudian balik letih penat buat hal macam-macam. Kadang-kadang itu sebenarnya yang menyebabkan kita leka dan lalai. Sekadar singgah saja di muka bumi ini, banyak lagi besar-besar benda besar yang kita akan buat untuk akhirat. Itu lebih. Sebab betul lah kalau kita jalan ni memang kadang-kadang musafir ni dia banyak hujan-hujan dari sudut yalah kadang pagi ke kawan saya nak cepat ni nak check out dah kan. Lepas tu dengan pukul 10 bas nak sampai lah apa semua. Dia pula lagi lah yang macam dia belum duha lagi lah. Aduh, dia belum duha pula lagi. Saya pernah pergi Bukit Tinggi, Padang ada tak? Berhenti untuk ziarah masjid tu. Turis guide ni dia suruh dekat Aceh saya ingat. Dia suruh ke banyak masjid kan, so kita pergi masjid tu. Dia suruh tangkap gambar je kat masjid tu. Kawan saya ni tak puas hati. Mana boleh, kita dah solat apa semua kan. Lepas tu saya kata, macam buat hal lah, kau kena marah ni kan. Sebab dalam bas tu memang orang nak cakap tak berani. Kita kata, Pak, bolehkah kita solat sebentar apa semua kan. Tapi dia kata, kita pack dah penuh ni. So kita memang masjid-masjid ni kita singgah pukul 10 macam tu kan. Kawan saya, orang ni dia degil jugalah. Tapi asbab dia, nampak tak? Kita sebenarnya memang betul lah nak ibadah sebenarnya kan. Tapi asbab dia ramai orang menunggu dan lambat jalan nanti. So saya pun rasa, macam mana dia kata dalam bab ni kita sebenarnya berjemaah, kita katakan. So kita kena raikan jemaah tu tadi. Bukan kita tak nak. Kalau dia kata, ni yang malas ni kalau nak pergi berjalan ni, dah solat apa semua kan. Kita dah keluar sebelum pagi dah keluar pukul 7 ke apa semua. Jadi ingatkan boleh lah. So kadang-kadang benda tu memang akan termiss. Termiss dalam keadaan yang kita rasa boleh ke? Saya pun susah pun tak berani nak buat keputusan, nak cakap apa yang sepatutnya. Perempuan muslimat semua dah pandai, dah tahu dah. Dan keadaan tu rasa, tak apalah kali ni je. Nanti aku buat balik. Itu kadang-kadang dia ada orang pertimbangannya yang begitu. Ada yang, tak boleh. Dia kena buat juga. So kita kena meraihkan dalam keadaan itu pun ada adab dan akhlak yang kita belajar. Adakah kita nak kerja solat tu tadi, sedangkan ni ramai orang yang menunggu dan sebagainya kan. Contoh kita minta izin. Sebab bapak tu tadi kata kalau seorang nak solat di Garang, ramai semua nak solat dia kata. Sepatutnya 10 minit dah jadi setengah jam dia kata. Kita ada tempat lah. Okey, kita faham.
tak pergilah kan, dan sebagainya. Okey, sampai situ dulu, insyaAllah aku bermanfaat. Saya minta maaf atas segala silap salah dan sebagainya. Semoga ada keberkatan, ya, ada belajar sesuatu yang menonokkan ini. Jalanlah, ya, saya gunakan ke mana-mana pun. Kalau tak, kita buat amal ibadah tadi kerana ikhlas Allah SWT. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah suratul Amas. Bismillahirrahmanirrahim.